Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Zulhiana Surah Abdul Rahman dalam Ringkas 10 Pagi. Menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha esok, keadaan trafik di banyak lebuh raya bergerak perlahan berikutan semakin ramai yang pulang ke kampung masing-masing untuk beraya. Untuk perkembangan di Plaza Tol Gombak bersama wartawan Berita Radio Fatin Akila Nur Azli, silakan. Tinjauan saya sejak pukul 8 pagi tadi kelihatan keadaan trafik mulai bergerak perlahan di Plaza Tol ini yang menghala ke pantai timur. Bilangan kenderaan meninggalkan ibu kota kian bertambah sempena cuti perayaan untuk sambutan Aidiladha. Cuma keadaan masih lagi terkawal dan tiada kesesakan teruk berlaku pada masa ini. Tetapi keadaan trafik perlahan dilapus sejauh beberapa kilometer. Sekian laporan Fatin Akila Nur Azli untuk Berita Radio RTM. Terima kasih. Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat, Prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana telah menjadi pemangkin untuk mengimbangi kesan keseluruhan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan Penularan COVID-19 terhadap ekonomi. Demikian menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Beliau berkata pakej-pakej rangsangan itu tidak hanya membantu meringankan beban kewangan isi rumah tetapi turut merangsang perbelanjaan domestik bagi menggalakkan perniagaan tempatan. 281 projek perumahan swasta meliputi 73,959 unit rumah diisytiharkan terbengkalai di Semenanjung sejak 2009 hingga 30 Jun tahun ini. Ia melibatkan 48,810 pembeli. Sebelum itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melaksanakan kajian awal bagi kebolehlaksanaan pemulihan atau menyelesaikan projek perumahan swasta yang terbengkalai serta melaksanakan kaedah pemulihan. Pemulihan menggunakan dana kerajaan bagi projek yang memenuhi kriteria yang diluluskan Kementerian Kewangan. 115 pelajar lelaki terselamat dalam kebakaran bangunan asrama lama di sebuah tahfiz di Kampung Lambu Kanan, Seri Iskandar, Perak kira-kira pukul 12.52 tengah malam tadi. Menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, 80% daripada asrama lama serta stor musnah dalam kebakaran. Bagaimanapun, semua pelajar dan 5 orang guru yang berada di Mahat Tahfiz itu sempat menyelamatkan diri masing-masing sebelum api merebak. Operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada pukul 3.25 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Polis sedang mengesan 3 individu diklasifikasikan sebagai pesakit di bawah pengawasan PUS yang didapati gagal hadir ujian saringan kedua COVID-19 di Perak. Ketua Polis Negeri Datuk Razarudin Husin berkata berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri, ketiga-tiga individu terbabit yang pulang dari luar negara itu gagal dikesan kerana memberikan maklumat diri yang salah. Mereka merupakan antara 455 pesakit yang masih dalam tempoh kuarantin. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.